أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا Rabbi zidna ilman nafi'a wa zukna fahma wasi'a Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una Allahumma zidna ilman nafi'a wa zukna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin Ilahna anta maqsudana wa ridhaka matlubana Ilahna anta maqsudana wa ridhaka matlubana Ilahna anta maqsudana wa ridhaka matlubana Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Mana? Ha? Nama? Wa syarafal ilmi. Alhamdulillah, yang lepas kita dah bahas berkenaan mahiyah bagi ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Itu yang sahih lah. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan atas sekalian muslim. Kullu dengan makna jama'. Sekalian muslim. Muslim situ kena pada lelaki saja tak? Kena kepada muslimat juga. Kena kepada perempuan juga. Orang kata mimba bitaglib lah. Jadi musonnya bahaslah ilmu apa yang wajib dipelajari tu. Kan? Ilmu apa
yang wajib dipelajari. Ilmu tu banyak, tapi ilmu apa yang wajib dipelajari? Menuntut ilmu itu wajib, tapi bukan semua yang wajib dipelajari, betul? Jadi ilmu yang yang wajib dipelajari apa? Ilmu hal, iaitu ilmu semasa, keadaan dia. Iaitu contoh dia apa? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, kan? Wajib mengaji ilmu hal ni fi ayyi halin kana, pada mana-mana keadaan sekalipun. Yalah, di mana-mana situasi sekalipun. Kita mengaji fiqh, kita kena ngaji solat, betul? Bab solat, sebab hari-hari kita kena solat. Jadi bila solat tu keadaan kita bukan sentiasa sihat, betul tak? Terkadang keadaan kita tu kurang sihat, sakit. Jadi wajib juga belajar berkaitan solat ketika sakit, solat ketika musafir, kan? Solat ketika sihat, begitulah. Boleh tengok balik lah. Dan begitu juga musannif sebut juga apa? Yang difardukan atas muslim tu kena apa? Kena belajar berkenaan ahwalul qalbi. Tu wajib juga. Bukan kita kata belajar ilmu hal saja. Ilmu hal tu wajib dah. Kemudian ilmu ahwalul qalbi pun wajib kita belajar juga. Seperti mana kita diwajibkan mengaji berkenaan ilmu hal. Antara ilmu ahwalul qalbi apa? Tawakal, inabah, khasyah, redha, kan? Jadi semua benda ni wajib kita pelajari. Tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain insyaallah ta'ala, amin. Kat mana? Surat 15. Wa amarahum bisu'il. Kita berhenti tu sampai malaikat. Okey kan. Dia tergantung situ, sebab tu tak boleh berhenti tu. Kemudian apa? Wa bihi qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain insyaallah ta'ala, amin. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adama alaihi salatu wassalamu alal malaikah. Kita dah bahas awal apa? Wa bihi basababi, wa bisababihi kembali kepada al-ilmu. Wa bisababil ilmi, dan dengan sebab ilmu situ, susunan tarkib semua waw masuk kepada azhara situ. Susunan dia wa azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikah bisababil ilmi. Allah Ta'ala menzahirkan akan kelebihannya Nabi Adam itu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ke atas malaikat tu dengan sebab apa? Sebab ilmunya Nabi Adam. Sebab Nabi Adam tu ada ilmu. Wa amarahum, dan memerintahlah oleh Allah, akan malaikat bis sujud, ba takluk kepada amarah, memerintah Allah bis sujud, dengan sujud, lahu, baginya, bagi Adam. Kenapa? Bisa babil ilmi, dengan sebab ilmu juga. Kita dah bahas yang dulu-dulu awal-awal, betul tak? Bila Allah Ta'ala nyatakan pada malaikat Allah Ta'ala nak menjadikan khalifah, kemudian malaikat ni mengatakan apa? Ya Allah, takkan kau nak jadikan khalifah daripada orang-orang yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi? Sebab dulunya jin menghuni bumi, kemudian jin tu melakukan kerosakan di muka bumi, betul? Kemudian Allah Ta'ala menghalau, Allah Ta'ala suruh perintah malaikat tu halau jin ni tu ke ujung-ujung, ke laut-laut jauh, kan, ke pulau-pulau. Jadi Allah Ta'ala nyatakan pula, aku nak cipta manusia supaya dia menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat pun kata, dulu pun dah ni kan melakukan kerosakan. Jadi malaikat tanya pada Allah Ta'ala,
Malaikat mengatakan bahawasanya seolah-olah diri mereka tu lebih orang kata lebih layak, betul. Sebab malaikat ni tak ada nafsu semua. Dia memang apa Allah Ta'ala perintah, dia akan buat tu je. Kalau ikutkan memang paling layak lah malaikat, betul tak? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa antum la ta'lamun. Kau tak tahu. Apa ayat dia? Wa iz qala rabbuka lil ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Tu kata malaikat. Masuk? Wa nahnu nusabbihu, pada kami ni nusabbihu bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih bertahmid kepada kamu ya Allah. Lepas tu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata sungguhnya aku ni mengetahui apa yang kau tak tahu, betul tak? Betul? Sama kan? Wa 'allama Adam al-asma. Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam tu akan nama-nama. Itu ilmu laduni. Terus Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam, wa 'allama al-Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Allah Ta'ala bawa datang depan malaikat. Kan? Faqala, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, ambiuni, bawa datanglah, bi asma'i haula, dengan nama-nama ni semua. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, bawa datang, sebut nama-nama ni semua. Kan? Qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Bagi tahu nama-nama ni kalau benar-benar apa yang kau cakap tu. Kan? Dia kata manusia ni akan buat kerosakan atas muka bumi, betul tak? Kan? Kenapa kau nak buat? Kenapa tak kami je? Sebab kami ni makhluk yang sentiasa bertasbih, memujimu, kan? Benar Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala hadapkan di hadapan Nabi Adam, malaikat. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, okey, kau sebutkan semua benda ni. Malaikat tak mampu. Sambung ayat dia apa? In kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada jenis ilmu bagi kami melainkan apa yang kau ajar kepada kami. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian dia kata apa? Qala adamu ambihum. Betul tak? Allah Ta'ala kata apa? Wahai Adam, ambihum bi asma'iha. Sebutkan semua benda ni. Jadi cukup dalil itu membuktikan bahawasanya adanya ilmu ini menjadikan satu makhluk itu mulia. Betul tak? Gitu. Sebab tu katanya Allah Ta'ala menzahirkan kelebihan Nabi Adam di hadapan malaikat dengan sebab apa? Ilmu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan akan malaikat dengan sujud pada Nabi Adam dengan sebab apa? Ilmu. Tu, ilmu. Tapi jangan kita kata aku dah ada ilmu, aku dah mulia. Tak. Kadang orang ada ilmu, dia boleh jadi sehina-hina lagi, hina daripada binatang. Betul. Kadang orang yang berilmu tu dia boleh jadi mulia lagi daripada malaikat. Tu. Jangan kita rasa selesa, akulah hamba yang terpilih. Tak. Belum tahu lagi. Wa inna syaraful ilm. Situ kan? Wa inna syaraful ilm. Sungguhnya kemuliaan ilmu itu likaunihi, kerana keadaannya ilmu tu wasilatan, jadi wasilah ila taqwa. Mulanya ilmu tu sebab apa? Sebab menjadi wasilah kepada takwa. Tu ilmu jadi mulia dengan sebab apa? Sebab ilmu itu menjadi wasilah kepada takwa. Kita nak dapat takwa, kena apa? Kena ada ilmu. Bukan main sembrono saja tak terus dapat takwa, tak. Kena ada ilmu. Bukan ilmu itu untuk apa? Untuk berdebat, tak. Jangan aku kena baca banyak ni, sebab banyak lagi Wahabi aku nak lawan atas muka bumi ni. Hebat seorang banyak lagi Wahabi aku nak lawan. Tak boleh. Niat tu dah salah. Orang sekarang mengaji sebab apa? Sebab aku kena kat ni, semua ni bid'ah ni kena. Tu berdebat. Tak boleh. Awal niat kalau belajar sebab nak berdebat, tu tak boleh. Salah. Jadi sebab apa? Kita menuntut ilmu satu apa? Nak dapatkan takwa tu. Kita dapat tahu ilmu sebab apa? Sebab kita nak capai ke takwa. Betul tak? Bila kita capai takwa, kita dapat redha Allah. Tu. Orang sekarang baru belajar hari ni, besok nak berdebat terus. Tu tak boleh. Tak boleh. Kita pun ikutlah berdebat ni. Benda dah dulu dah settle dah.
dah selesai dah pun. Dia isu sama je setiap tahun. Ramadan 8 ke 20, Ramadan selawat antara tarawih, tu je, tak ada benda lain, betul tak? Ulama pun dah jawab, tapi hati mereka tak terbuka untuk diterima, untuk menerima, betul tak? Kalau tak dibuka untuk menerima, takkan terima. Oh, kata ni tak boleh hujah jahat ni. Tu tak boleh lah. Berdebat dengan orang macam ni buang masa, betul buang masa. Kita kalau ajak berbincang, okey, kalau kau boleh terima, tak apa, kan? Okey, jom kita berbincang. Kemudian bincang, okey, oh betul juga, tu tak apa. Ni bincang memang tak ada, kita tahu dah natijah dia takkan ikutnya, macam tu juga, tak payah buang masa je. Jadi menuntut ilmu tu penting. Jadi mulanya ilmu sebab apa? Sebab ilmu ni menjadi wasilah kepada nak capai takwa. Nak dapat takwa, ilmu ni sebagai wasilah. Boleh? Okey, alladhi yastahiqu bihi al-karamah. Ilmu ni alladhi yastahiqu, yang berhak dengannya, dengan alladhi, yang ni ilmu situlah. Al-karamatu fa'il. Boleh ke fa'il muannas? Fa'ilnya muzakkar. Sebab apa boleh? Sebab ada fasil. Boleh? Lupa. Yastahiqu muzakkar, betul. Al-karamatu muannas, kenapa tak tastahiqu? Kenapa yastahiqu? Boleh. Sebab apa? Sebab ada fasil. Syariah tahun 2 ada dalam kitab Nahwu. Siapa tahun 2? Nahwi, Nuzul, Hidayat. Jangan lupa. Ahnaf, Ifan, Atik, tahun 3. Boleh tengok kalau fa'il tu yastahiqu, kemudian fa'il dia muannas, boleh ke? Sepatutnya muannas, muzakkar. Kat sini boleh ke? Boleh. Sebab apa? Sebab ada fasil. Maksud fasil ni yang menegah, penengah antara fa'il dengan fa'il. Jadi boleh. Yastahiqu tu muzakkar, fa'il dia muannas. Allazi yastahiqu bihil karamah indallahi ta'ala was-sa'adatul abadiyatu. Ilmu dengan sebab ilmu ni berhaklah kemuliaan di sisi Allah, dan berhaklah dengan sebab ilmu ni kebahagiaan atau bahagia yang selama-lamanya. Boleh? Al-abadiyah, yang ini dunia akhirat lah. Kama qila li Muhammad al-Hasan bin Abdullah, seperti mana yang dikatakan bagi Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ni aku baca itu Acau-acau hebat pada kat sini ambil. Ta'allam, tu. Ingat, apalah. Dah hafal belum? Hafal. Kami dulu ngaji, pantang dapat syair, dah tahu lah ni surah hafal lah ni. Surah hafalnya 10 minit je. Hafal 10 minit je, kita spend. Ustaz keluar, pak masuk, berdiri, hafal. Oh, kita bukan jenis yang dikurniakan cerdas tak? Lambat sikit lah. Selalu tak dapat lah, selalu panjang last duduk. Tapi hafal. Kalau ada syair-syair dalam ni, hafal. Hafal untuk apa? Hafal untuk diri kita sendiri. Betul. Kadang syair-syair ni apa? Dalam ni musannif bawa datang syair, bawa datang hadis, semua untuk apa? Untuk kata-kata semangat untuk diri sendiri je. Untuk kita yang baca ni, untuk kata-kata semangat untuk kita. Katanya apa? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam, belajarlah. Fi'il amar, betul. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Wa huwa muta'allimun wa dhaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allam. Betul. Belajarlah, mengajilah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Sebab apa? Kerana sungguhnya ilmu itu zainun li ahli, adalah perhiasan bagi ahlinya, ahli ilmu. Ilmu itu perhiasan. Cuba bayangkan di padang mahsyar nanti, kita dengan ramai-ramai ni, kemudian kita ada satu perhiasan, kita kata mahkota lah. Kalau mahkota ni kalau berkilau-kilau kan, macam menarik perhatian, betul tak? Lagi kalau bawa lampu kuning apa semua, dia berkilau-kilau, dia mantul-mantul. Jadi kita ni
Orang yang mengaji ni ada satu perhiasan yang sangat cantik. Apa? Ilmu. Tu. Nak lagi cantik apa? Ilmu dan amal. Boleh? Tu. Jadi Musa kata Muhammad bin Hasan kata apa? Mengajilah, belajarlah. Sungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi ahlinya. Tengok dalam wa qawluhu zainun li ahlihi, ay zinah li ahli, perhiasan bagi ahli ilmunya, ahli ilmu. Fit tafsiri inna awlal asya', sungguhnya yang terlebih aula daripada segala sesuatu tu ba'da tauhid, setelah daripada mengesakan Tuhan tu apa? Ayyata'allama ilmal fiqhi, bahawa belajar ia akan ilmu fiqh. Lianna Allah Ta'ala ara, kerana sungguh Allah Ta'ala tu memperlihat oleh Allah Ta'ala al-malaikata, akan malaikat, fadla Adama, akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. As-salatu wassalamu, jangan pening, jangan alaihi salati wassalami. As-salatu wassalamu ayat jadi apa? As-salatu mubtada muakhar, khabar dia syibi jumlah ataupun ta'alluq ala situ boleh. Jadi khabar muqaddam saja je sebut-sebut nahwu. Sebab Ustaz Khalid kata bagi adalah sikit-sikit benda-benda macam tu, lagi lupa, betul tak? Tak apa, boleh tak? Boleh. As-salatu wassalam bi'ilmil fiqhi, dengan ilmu fiqh. Faqala, Allah Ta'ala ni memperlihatkan malaikat kepada malaikat ni akan kelebihan ara al-malaika, maf'ul pertama, fadla maf'ul kedua. Betul? Memperlihatlah oleh Allah Ta'ala akan malaikat akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam bi'ilmil fiqhi, dengan ilmu fiqh. Faqala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama yang tadilah kita sebut, dan mengajar oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam asma'a kullaha. Ini sama je lah, tak payah ulang. Baca sendiri semua Ar-Radah ma'al Malaikah situ, baca sendiri. Panas tak? Kurang sikit? Tak apa, panas tu pahala. Betul lah. Hadis Nabi kata apa? Ajruki, Ajruki bukan Ajatuki. Yang Nabi kata, Nabi bersabda kepada Sayyidina Aisyah apa? Ajruki, betul kan kalau salah tulis? Ajruki biqadri, tak ingat nasabuki. Ajruki biqadri, tu ganjaran engkau itu dengan kadar nasabuki. Orang kata susah setengah takwil apa? Nasabuki dengan makna ta'ab, penat engkau, lelah engkau. Tu. Ni yang panas-panas ni, peluh yang mengalir ni jadi saksi. Peluh yang kat ketiak ni, yang ni tu yang basah, tak basah lagi lah. Yang basah situ sana tu kan, yang basah kat ketiak tu akan jadi saksi. Betul tak? Ni basah, aku ni basah, tiba aku basah. Baju kata aku basah ni sebab apa? Sebab budak ni datang mengaji panas. Apa benda tu pahala? Lagi bulan Ramadan, betul tak? Allah Ta'ala gandakan pahala. Kalau malam ni malam tu kadang ni malam ganjil ke tak? Genap. Dia kalau 10 malam terakhir ni buat je semua. Bukan 10 malam terakhir, daripada awal Ramadan sampai akhir buat je semua. Kalau buat semua maknanya kita dapat Lailatul Qadar, betul tak? Tak tinggal satu malam. Ni 10 malam tunggu genap hari ni, kita relax tengok bola dulu kan, kita perang-perang kejap kan. Dan 10 malam terakhir fokus je buat ibadat. Lagi elok, setengah ulama kata kalau dia buat daripada awal sampai habis, maknanya dia dah dapat Lailatul Qadar, dapat 1000. Janganlah kita tunggu, tak ada pun pokok sujud depan aku apa semua. Tak, kita buat je ibadat, tak payah tunggu-tunggu. Ni duk tunggu, tak buat amal pun tunggu mana Lailatul Qadar tak datang ni kan, nak tunggu malaikat datang, kita capai tanggut dia. Dulu kan biasa dengar dekat sekolah-sekolah rendah, nampak capai tanggut dia, janggut. Tak siapa janggut siapa berdoa, saya nak ni. Doa kat pakcik tu pula, siapa? Jadi buat amal ibadat, buat je. Jadi belajar ni antara amal seafdal amal, betul tak? Ngaji, dalam ngaji pagi pergi kelas panas-panas, betul tak? Sembahyang tarawih lama kat Tantawi, lepas tu ngaji panas pula, lama pula, betul tak? Tu
Tu semua Allah Ta'ala akan kira. Benda tu Allah akan kira. Kita mujahadah benda ni yang akan kita ingat nanti. Oh, dulu aku rindu betul lah ngaji panas-panas. Faham tak? Tak apa, itu pahala yang risau. Kita mohonlah supaya keberkatan, kesabaran kita ni Allah Ta'ala gunakan kita ilmu yang bermanfaat. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamili. Ilmu itu adalah zainun li ahli, adalah perhiasan bagi ahlinya. Wa fadlun atau bagi zainun, dan kelebihan. Wa unwanun, dan simbol. Likullil mahabidi, bagi sekalian orang yang dipuji. Al mahamid jam'un mahmada. Wahia masdarun bimakna al-maf'ul. Tu dia masdar tapi makna maf'ul. Ai al-ilmu wa fadlun dalam syarah. Kalau ada kitab syarah, ai al-ilmu wa al-ilmu fadlun. Tak, dia punya takwil lah. Ilmu itu adalah satu kelebihan. Wa alamatun, dan satu simbol. Kan? Unwanun situ ai alamatun, satu simbol, tanda. Likullil khisali, bagi sekalian kebiasaan. Al-mahmudati, yang dipuji. Al-maqbulati, yang diterima. Indallahi ta'ala wan nasi, di sisi Allah Ta'ala dan manusia. Tu wakun. Okey, ilmu tu satu perhiasan bagi ahli dia, lagi pula kelebihan bagi ahli dia, lagi pula simbol ataupun apa, tanda bagi sekalian orang yang dipuji, orang yang diterima di sisi Allah dan di sisi manusia. Wakun mustafidan, dan jadilah engkau mustafidan, jadilah oleh engkau manusia mustafidan akan orang yang mencari istifadah. Kulla yaumin, pada setiap hari. Ziyadatan, akan apa ni, akan penambahan. Mustafidan, orang yang mencari ziyadah, orang yang mencari istifadah. Istifadah apa? Akan satu, akan penambahan. Tu bertetapan firman Allah Ta'ala kata apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Tu doa tu ada di wa qur rabbi zidna ilman nafi'an itu. Jadi Muhammad bin Hasan kata apa? Jadilah engkau, hai manusia, orang yang mengambil faedah. Setiap hari tu akan bertambah. Setiap hari bertambah faedah. Setiap hari bertambah faedah. Bukan setiap hari sama makin bodoh. Tak. Setiap hari ambil faedah. Tu ambil faedah. Orang kata kemudian mustafid dan ziyadah daripada apa? Minal ilmi, pertambahan daripada ilmu. Wasbah fi buhuril fawaid, pertambahan daripada apa? Harta? Tak. Glamour? Tak. Musuh? Tak. Bertambah pada ilmu. Wasbah, berenanglah oleh engkau fi buhuril fawaidi, di lautan faedah lautan ilmu. Tengok ni, apa yang menitik ni? Yang menitik tu ilmu kita, bukan air ni. Air lautan tu ilmu Allah. Nak bagi tahu ilmu tu luas. Ada laut, contoh laut kan, air sukna ke apa, pergilah. Jangan buat bulat je, pergi celup tangan. Celup tangan. Tahu yang menitik tu ilmu kita. Lautan tu ilmu siapa? Ilmu Allah. Banyak, luas. Boleh faham tak? Ilmu tu luas. Kita kalau ada ilmu pun tak nak, ibarat nak bagi tahu apa, ilmu kita secuit je. Ilmu tu luas. Boleh faham? Tu. Jadi walaupun kita memang kita kata tak boleh nak dapat semua, tapi Syekh Muhammad bin Hasan kata apa? Wasbah fi buhuril fawaidi, berenang je pada lautan ilmu. Pergi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqqah, mengaji fiqh lah kau. Fa innal fiqha, kerana sesungguhnya fiqh itu afdalu qaidin, adalah seafdal qaidin, pemandu. Pemandu kepada mana? Ilal birri wat taqwa, memandu kepada birri, kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Wa a'dalu qasidin, dan seadil-adil qasid, orang yang apa? Menuju, orang yang menuju.
Huwal alamul hadi, bermula ia ilmu. Al-alamu adalah bintang. Al-hadi sifat bagi alam, yang menunjuk ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk. Tu. Huwal hisnu, bermula ia ilmu itu. Al-hisnu adalah benteng, yunji, yang menyelamatkan, min jami'is syada'idi, daripada sekalian penderitaan. Murad dengan syada'id di situ apa? Iaitu jahil. Boleh? Dalam dah disebut. Dia kata apa tengok? Fa innal jahla biha min a'zamis syada'idi. Tu. Betul lah, ini bukan cerita lain. Tu. Jadi dimuradkan dengan jami' syada'idi, kan? Ilmu itu adalah benteng yang menyelamatkan daripada segala, orang kata apa? Penderitaan. Antaranya apa? Jahil. Sebab apa? Jahil ni a'zamush syada'id. Tu. Boleh? Okey, ada satu. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, di dalam kitab dia Hilyatul Talibil Ilmi, Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid, di dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, yang mengatakan, Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid, di dalam kitabnya Hilyatul Ilmi, dia menukilkan daripada kalam ulama. Dia mengatakan apa? Al-ilmu salasatu ashbar. Al-ilmu salasatu ashbar. Ashbar apa? Jengkal. Betul tak? Shibrun. Betul tak? Jengkal. Al-ilmu salasatu ashbar. Faman dakhala fi shibril awal, ni sedap ni kata dia. Faman dakhala fi shibril awal takabbara. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadda'a. Wa man dakhala fi shibri tsalis alima annahu la ya'lam. Sedap kan kata-kata ulama. Al-ilmu salasatu ashbar. Faman dakhala fi shibril awal takabbara. Hafal terus tak apa? Senang. Al-ilmu salasatu ashbar. Betul. Faman dakhala fi shibril awal takabbara. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadda'a. Wa man dakhala fi shibri tsani alima annahu la ya'lam. Tu. Sedap tu. Syekh Abu Bakar bin Abdullah Zaid disebut di dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, kan? Hal keadaan dia ni menukilkan daripada kata-kata ulama. Apa kata-kata tu? Al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu ni ada tiga. Ilmu ni tiga jengkal. Faman dakhala, ilmu ni ada tiga jengkal. Ni jengkal tak? Betul. Al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu tu ada itu tiga jengkal. Tiga jengkal. Faman dakhala fi shibril awal takabbara. Tu. Ni kalau ada orang ada ilmu duk belagak-belagak duk poyo-poyo tu, maknanya baru masuk dalam shibril awal, ala bocah lagi. Faham tak? Biasa tak? Ada ilmu sikit nak tunjuk, ada ilmu sikit nak tolak orang, nak rot orang, betul tak? Tu. Tengok apa ulama kata. Ni hakikat sebenarnya. Kita saya tak belagak pun. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Faham tak? Ni kalau kita tahu baru kita aku boleh lawan dia ni, betul tak? Dah kau tak boleh nak lawan dia, kau nak belagak apa? Tu lagi bocah, belum masuk shibril awal lagi. Tahu kat mana, belum start lagi. Jadi kalau mereka dah masuk dalam jengkal yang pertama, mereka takabur, belagak. Aku pernah hebat sini. Ni apa ni tak reti, ni apa ni tak faham ni. Apa ni Nabi tak kata ni? Apa ni bid'ah tu? Takabbaru. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadda'a.
Bila sampai dia syibri yang kedua, baru dia tawaduk. Kata, oh, Allah Ta'ala bagi. Wa man dakhala fi syibri salis alima annahu la ya'lam. Apa? Dia kata, oh, banyak. Sebenarnya ilmu Allah Ta'ala luas. Ada yang aku tak dapat lagi, ada yang tak sampai pada aku lagi. Kalau orang yang betul-betul menyelam dalam ilmu, menyelami dalam lautan ilmu betul-betul, kan, dan faham betul-betul, mereka takkan duk gaduh-gaduh tak. Dia akan duk akan meraihkan, okey, faham mana macam ni, okey, macam ni, dia punya faham macam ni. Tak, ni dia, oh, ni apa benda ni, bid'ah tu. Tu muskilah. Tu baru syibril awal. Kita doakan dia masuk ke syibril sani. Tak ada gaduh-gaduh dah. Tu. Sekarang orang sekarang dia, pemikiran dia tu orang kata dah terikat, dah terpenjara. Pemikiran tu lebih teruk daripada orang kata jasad yang dipenjara. Faham tak? Bila pemikiran tu dah dipenjara, dah dikongkong, dikurung, kan, tak ada, memang tak nak dibuka, katalah apa sekalipun, dia takkan terima. Betul tak? Tu. Macam mana sekalipun, usaha lah sekalipun, tapi kita janganlah kita kata nampak pada usaha kita. Kita ada ikhtiar semua Allah Ta'ala yang bagi, betul tak? Tapi kalau orang macam tu, kalau diri dia sendiri tak nak buka kurungan pemikiran dia tu, kan, setakat situ je fahamnya, setakat situ kata bukan datang daripada Nabi, tu semua bid'ah tu, sampai bila dia takkan terima? Betul tak? Tu. Sebab ulama' tu banyak. Setengah ulama' mengarang kitab sampai beribu-ribu. Kita baru capai 1, 2, 3 kitab, kita terus hukum orang. Betul tak? Tu. Betul lah kata Syekh Abu Bakar ni, kata apa? Orang yang baru masuk dalam syibril awal dalam ilmu itu mesti takabur. Sebab apa? Sebab dia tak tahu banyak benda lagi. Dia baru tahu sikit, dia rasa dia paling benar. Kita baru tahu sikit, kita rasa kita paling benar. Kemudian kalau kita ngaji lama lagi, baru kita tahu apa. Lama lagi baru kita tahu bahawasanya, oh, banyak lagi lah aku tak tahu. Tu. Habis. Fa inna faqihan, maka kerana sesungguhnya, maka sesungguhnya faqihan, faqih, orang yang faqih ini, wahidan mutawarri'an, faqih yang seorang yang mutawarri'an, tu sifat-sifat dia, sifat dia mutawarri'an. Faqih yang seorang yang mutawarri'. Mutawarri' apa? Ai mutajanniban anil haram, yang menjauhkan diri daripada benda haram. Bukan benda haram je, benda makruh pun dijauhkan diri. Tu warak. Orang warak ni. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Betul lah. Adalah terlebih payah atas syaitan itu min alfi abidin, daripada 1000 orang abid. Tu boleh. Ni kita dah terang lah. Sebab apa? Kadang orang abid ni dia buat ibadat, dia tak tahu ni sah ke tak, dia tak tahu ni betul ke tak, betul tak, dia tak tahu, tapi dia buat je. Kadang orang ni dulu jenis tinggal sembahyang, kodok tak buat, lepas tu semangat buat sembahyang sunat sepanjang malam, padahal yang wajib tu dia tinggal. Ni masalah dia. Faham tak? Sebab tu Musani kata apa? Sebab tu Tuan Syair kata apa? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitani alfi ala al-amin alfi abidin. 1000 hamba tu senang nak kena tipu. Sebab dia tak ada ilmu. Dia kata, oh, aku dah buat banyak ibadat, cukup lah sembahyang sunat sepanjang malam. Tapi yang ditinggalkan apa? Perkara wajib tu, kodok solat tu. Sehingga kan dalam kitab fiqh menyebut apa? Kau kena kodok solat dulu baru kau boleh sembahyang sunat. Kau kena bayar hutang dulu baru kau boleh bersedekah. Tu orang kita. Siapa ada hutang? Bersedekah sia-sia. Tak ada. Kalah. Tapi setengah ulama kata bersedekah tu boleh lah. Kita bersedekah niat, ya Allah, murahkan rezeki aku supaya aku boleh bayar hutang kawan aku. Faham tak? Tu. Tapi dalam kitab sebut, kalau orang tu tak selesai kodok dia, sembahyang sunat tak dikira. Ni orang kita. Beribadat, ibadat tu bagus dah, tapi ilmu tu
Sebab tu aku kata apa, kita zaman sekarang ni yang penting tu benda-benda fardu tu patut diajar. Ni nak cerita Allah, tak tahulah. Biasa kita dengar, kadang macam setengah, ada lah setengah ustaz, bukan tak semua. Setengah ustaz tu macam tak ada, ceramah dia macam tak ada modal lah. Kita cerita, okey, tuan-tuan tengok tak dalam Facebook, ambil kau Facebook, kantoi ustaz tengok Facebook. Tak salah tengok Facebook, ikut dia, dengar darsut. Jadi orang kata kadang bercerita je tak. Orang-orang masjid ni tak, kita jangan ikut sangat orang masjid ni macam tak nak, tak best ustaz ni mengajar fiqh, mengajar tak. Benda tu yang perlu. Orang ni orang jahil, dia tak tahu. Kita kena ingatkan, kena bagi tahu ni korang-korang semua ni. Nanti semua besar dia buka sekolah sendiri, ada sekolah sendiri yang mengajar. Korang kena beri kesedaran benda ni. Apa yang wajib? First kali apa patut korang belajar? Apa patut korang ngaji? Dan kita taklim ni sebut apa? Ilmu hal tu wajib betul. Yang difadukan apa? Ilmu hal. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu adab, ilmu tasawuf, semua tu. Jangan kita duk tak apalah, belajar, janji belajar. Tak. Faham tak? Jadi sekolah tu perlu orang kata macam sinilah kita kata, kita perlu terangkan apa jalan yang sebenar, supaya satu hari nanti korang semua keluar, betul tak? Ada bawa haluan masing-masing, betul tak? Jadi korang boleh sampaikan dakwah ni kepada orang yang korang jumpa akan datang, betul tak? Bagi tahu apa yang perlu kita belajar, cerita bagi dia orang takut tak apa. Ni kita ni. Bagi kesedaran tu ada. Kalau kesedaran tu tak dimulakan, sampai bila orang nak sedar? Duk macam tu termenung itu tak sedar-sedar tak? Kita lah kena bagi tahu mak ayah kita, ni perlu ngaji ni kitab ni ngaji. Kita yang ngaji pun banyak tak tahu, betul tak? Apa lagi orang yang tak ngaji? Mimbabil aula. Tu. Ni korang nanti ada nak murid apa semua, kan? Ada jenis-jenis ke, ada buat tuition lain ke kat luar dengan jenis-jenis, bagi tahu. Kan? Penting. Bila orang tahu benda tu penting, maknanya maka dia akan, orang kata apa? Akan fokus betul. Kalau sekadar kita kata okey, kita ajar belajar fiqh hari ni sekadar subjek saja, kau belajar macam subjek lah, okey, belajar iqna'. Padahal iqna' semua benda fardu tu semua ada kat situ. Tapi kalau kita tak hadam betul-betul, macam belajar biasa je lah untuk jawab stam. Betul tak? Stam iqna' ke? Tu iqna'. Aku 7 tahun ngaji baru ngaji iqna'. Korang iqna' terus. Hebat. Faham tak? Tu benda tu yang penting lah. Debat-debat tu tinggal lah. Orang awam sekarang ni kita jangan ikut sangat rentak dia. Kita kena sedarkan apa yang penting bagi diorang. Orang awam suka duk tengok Facebook, jadi benda bercampur-campur guru. Kejap dengan ni, kejap dengan tu. Tak jauh lah kadang kita tanya mak kita. Mak kita kadang, biasalah mak walaupun anaknya ustaz, mak ni macam, alah aku tahu kau ni subuh kau apa. Dia susah sikit nak dakwah keluarga, lagi susah. Betul tak? Tu. Jadi mak kita tak jauh lah, kita tengok mak kita. Jadi mak kita kata, ni. Esok lain pula katanya. Sebab apa? Ustaz dia berbeza. Tu. Kerana terus terang lah kata, kerana masjid ni dia ada setengah masjid ni dia macam politik tau. Masjid kami kita, alhamdulillah, okey. Politik ustaz ni je, ustaz dah politik dia saja. Kalau PKR ni ustaz UMNO ahli syurga tu. Ustaz pas je macam tu. Pas tu dalam tu macam-macam. Sebab parti politik lebih kepada politik, betul tak? Bukan dia fikir ni ahli sunnah ke apa, tak. Yang mak-mak kita ni lah duk ngaji. Hari ni kata ni sifat 20. Besok dia kata bid'ah kan sifat 20 tu. Tengok. Dah macam-campur dah. Kan? Air cincau kau campur dengan soja. Cincau soja. Dia pening. Bukan pening, sedap jugalah. Tapi tu orang kata orang sekarang. Jadi perlulah kita yang tahu ni perlu sampaikan. Dakwah tu bukan kita kata nak kena hadiri ramai-ramai beribu-ribu orang datang ceramah kita, tak. Ni bentuk dakwah kita juga. Kita bagi tahu mak ayah kita, ni kena ngaji ni, kena faham ni, kena faham tu. Tu. Di zaman dulu, zaman nenek moyang kita, insya-Allah zaman nenek moyang kita ni orang ngaji. Sebab dulu Islam tu kuat. Bila kalau daripada Indonesia,
Wali-wali Songo tu mengajar. Jadi orang dulu, orang-orang tua kita, kalau dekat masjid-masjid mengaji berkitab, cek lah maling arwah nenek ke apa semua ada kitab-kitab Jawi tu yang ngajinya. Orang sekarang tu duduk sandar kat tiang, tidur lah tu. Tidur tak pergi berdengkur. Aku flying kick pakcik ni pun tahu. Tu orang zaman sekarang. Habis sembang pula. Wa kadzalika, dan begitu jugalah tu. Tak dalam wa kadzalika ma'tufun ala kadzalik as-sabiq. Kadzalik as-sabiq yang mana? Mislu iftirad ilmi ahwalil qalbi. Tu. Samalah hukum dia. Waw masuk pada wa fi sa'iril akhlaq kadzalik. Adalah seperti tak boleh juga wa fi sa'ir masuk waw. Kazalik masuk pada kazalik yang sebelum ni. Apa kazalik sebelum ni? Panas. Surat 13. Tu. Wa kadha yuftaradu alaihi al-ilmu. Okey. Wa kadha yuftaradu alaihi apa? Fi sa'irin akhlaq. Begitu juga. Tu difadukan juga pada sekalian akhlak. Nahu wa misalu zalika. Nahu tu khabar mubtada' mahzuf, takdiruhu wa misalu zalika. Biasa nahu tu jumpa macam tu je lah. Nahu khabar mubtada' mahzuf, takdiruhu wa misalu zalika. Bermula contoh demikian apa? Demikian sa'il akhlak ni. Nahu adalah seumpama al-judi. Kalimat yang datang lepas daripada nahu, jadi di nahu mislu samalah, jadi mudhaf ilaih. Nahul judi, contoh seumpama adalah seumpama jud, dermawan. Wal bakhal, bakhal ke bukhul, bukhli. Wal bukhli, dan kedekut. Wal jubni, dan pengecut. Wal jaraati, dan berani. Wat takabburi, dan takabur. Wat tawaddu'i, dan tawaddu'. Wal iffati, dan iffah. Iffah ni apa? At-taharruzu anil harami. Al-iffah at-taharruzu anil harami. Tu dalam disebut anil haram. Tapi sebenarnya iffah ni menjaga diri dari, setengah buat tarif apa, menjaga diri dari yang haram dan yang keji walaupun bukan haram. Tu iffah. Iffah ni apa? Iffah ni memelihara diri, menjaga diri dari yang haram dan yang keji walaupun tidak haram, yang keji yang tidak haram. Tu. Wal israfi, dan melampaui batas. Wat taqtiri, berkira. Wa ghairiha, dan lain daripada demikian. Al-madhkur, tu kemudian al-madhkurah. Al-madhkurah, al-madhkurah yang disebutkan tadi lah. Al-madhkurah minat apa? Minal jud wal bukhli wal jubn ila akhiri. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun jatuh. Jadi benda ni pun wajib juga kita belajar. Macam mana kita belajar ahwalu qalbi, wajib juga kita belajar berkenaan sekalian akhlak yang lain juga. Boleh? Akhlak yang lain, contoh jud, bukhul, bakhil, jubnun, semua itulah. Jadi kita fa innal kibra, maka sungguh takabbur, wal bukhla, dan bakhil, wal jubna wal israfa haraman, adalah haram. La yumkinu at-taharruzu anha illa bi ilmiha. Tengok tu. La yumkinu, dan tidak harus, tidak boleh at-taharruzu, oleh memelihara, anha al-madhkurat. Minal apa? Al-madhkurat situ, minal kibri wal bukhli wal jubni wal israf, kan? Illa bi ilmiha, melainkan dengan
ilmunya, ada ilmu berkenaannya. Apa? Al-mazkurah tadilah. Al-kibri wal bukhil semua tu. Kita tak tahu bukhul pula. Bakhil apa, jumlah apa, kita tak tahu apa benda. Jadi macam mana kita nak memelihara diri daripada benda tu, betul tak? Takabur tu apa? Kita tak tahu takabur tu apa. Kan? Macam mana kita nak pelihara diri daripada perkara begitu? Kan? Tu. Wa ilmu ma yudadiha. Tu. Wa ilmi ma. Ilmi ni asal ilmi ya? Itulah. Illa bi ilmiha, atau pada bi ilmiha. Wa ilmi ma yudadiha. Dan ilmu yang lawan akan apa? Al-mazkurat. Fayufdaradu, maka difadukan ala kulli insanin ilmuha. Maka difadu akan mengetahui al-mazkurah ala kulli insanin, atas sekalian manusia. Al-ilmuha tu naib fa'il. Al-mazkurah samalah yang tadi. Minal kibri wal bukhli wal jubni wal israf wa ma yudadiha, tambah situ. Wa qad sannafa sayyidu, dan sungguhnya telah mengaranglah oleh Sayyid al-Imamu al-Ajal, al-Syahidu, semua tu badal. Al-Sayyid al-Imamu badal, al-Ajalu badal. Al-Ajal yang terhormat, al-Syahidu. Siapa? Nasiruddin Abul Qasim. Nasiruddin Abu Qasim. Sannafa kitaban fil akhlaq. Sayyid Imam Al-Ajal Al-Syahid Nasiruddin Abu Qasim, dia mengarang satu kitab fil akhlaq, pada ilmu akhlak, pada menerangkan berkenaan ilmu akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baik sesuatu yang telah mengarang oleh ia. Ni'ma ma situ. Al-makhsus bimadihi situ mana? Dia bab nikmah bi'sa, dia ada makhsus bimadihi, makhsus bizimmi, betul tak? Tapi sini dia cabut dia ada hazazaf. Lama tak tengok maktub tak Nimar rajulu apa? Zaidun. Sebaik-baik lelaki Zaid. Yang ni kita kata makhsus bil madhi. Yang dipuji siapa? Zaid. Okey. Jadi cara i'rab dia, hari tu aku ada share kat status kan. Siapa bacalah. Kadang orang tak baca pun benda-benda ilmiah ni. Ni nikmah. Nikmah i'rab jadi fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Jamid. Apa fi'il madhi jamid ni apa? Yang tiada, tak ada tasrif. Ingat itu. Fi'il madhi jamid, tak ada tasrif, tak boleh nak. Hamzah mudhari' dia apa? Tak ada, dia jamid. Jangan nak pening apa mudhari' dia? Tak ada. Ar-rajulu fa'il. Zaidun sini ada banyak. Boleh. Satu mubtada. Apa ni macam lidi? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar, khabar dia jumlah fi'liyah. Boleh? Ataupun khabar mubtada khabar mubtada mahzuf. Takdiru wa Zaidun. Wa situ ar-rajul.
Yang ketiga, badalun. Tu tengah ingat ni tu Kau tak ingat, diam je. Boleh? Dengar. Kalau aku tak akan mic, dengar kan? Kalau buka pintu tak boleh? Buka pintu kat tingkap. Tu ni'mar rajulu. Tu Zaidun. Maksud bil madi situ apa? Zaid. Zaid situ maksud bil madi. Yang tepi dengar. Siapa tepi? Ramai tak? Tak kan? 2-3 orang. Okey. Ar-rajulu fa'il. Okey. Zaidun tu maksud bil madi ya, yang dipuji tu siapa Zaid? Samalah bi'sa ke sama je lah. Jadi Zaidun itu boleh 3. Jadi yang di dalam kitab ni ni'ma ma sannafa. Ni banyak azam ni, pening. Takdir tu apa? Ni'ma ma situ dengan mana asyai'. Asyai'ul ladhi ma mausul kan? Syai'ul ladhi lah, suatu yang sannafa, mengarang ia. Okey. Ni'ma takdir. Okey, kan ni dah dapat belum? Tulis, tengah tulis lah, tulis. Semalam lagi panas ke hari ni lagi panas? Sebab apa? Semalam lagi ramai lah. Okay, semalam kedudukan macam mana? Tapi rasa tengah hari ni lagi panas. Belakang ada kipas tak? Ada. Aku tak akan mic tak apa, suara dengar kan. Tu kalau dulu jerit bangun, dengar. Sekali bangun ni. Kalau kat sama, lepas subuh ada yang tak bangun lagi. Jadi kalau kita orang tak bangun subuh, ada denda dia, ada azab dia. Kadang lepas subuh habis salam semua, istighfar semua, bangun aku naik atas. Dia ada jenis yang susah betul bangun subuh. Padahal semua dah kejut lah, memang tak bangun. Naik atas, tengok ada lagi tidur. Tu dulu awal tu naik atas tak cakap apa lah, pergi kerpap. Member ujung dengar macam pap bangun. Tapi ingat selamat, bagi gak pap pasal nak bangun. Tak dengar? Tak, benda jahat tu tak payah. Lepas tu kalau sebelum dah lepas macam tu kan, budak-budak jadi takut kan. Jadi sebelum subuh bangun, diorang ada yang dah tutup kipas, buka lampu semua kan, ada dah mandi semua. Ada yang tak bangun lagi. Guna suara je. Tak apa, tidur je. Tak apa, tidur, okey je tidur. Bangun semua. Sebab apa? Sebab kalau tak bangun lagi kena lempang. Dah budak, aku duduk melempang je. Boleh tengok dalam misal tu, ni'ma ma sannafa, takdir di sini. Ni'ma syai'u alladhi sannafa. Dia punya ni dia hazaf. Mas itu masalah syai'ul ladzi. Asy-syai' kalau Tok Guru takdir syai'ul ladzi maknanya mas itu mausul lah. Tu. Kadang ada masdariyah lah, apalah, ikutlah. Ni'ma syai'ul ladzi sannafa. Dia punya ni Kitabul Akhlaq. Nampak buatlah.
Tu. Kalau dulu latihan i'rab macam ni ambil Quran, potong satu-satu. Fa'al. Tu ada i'rab dia satu-satu. I'rab lah sendiri. Jadi yang maksud bimadhi situ kena kepada Kitabul Akhlaq. Dia hazaf situ. Maksud bimadhi dia hazaf. Syai'ul laziz itu ataupun ma situ fa'il bagi ni'mah. Lepas al-laziz, sanafa tu jumlah jadi apa? Sila. Sila bagi al-laziz. Boleh? Ni'ma ma sannafa, sebaik-baik barang yang karang oleh ia. Apa yang sebaik-baik tu? Kitabul Akhlaq. Kitabul Akhlaq situ lah. Kitabul Akhlaq yang 3 tadi boleh jadi mubtada' mazuf, khabar mubtada' mazuf, boleh jadi mubtada' muakhar, boleh jadi badal. Boleh? Nak kena i'rab tak? Buatlah sendiri. Fa'il, sifat, sila, fa'il. Apa fa'il pula? Yang tadi, yang 3 tadi tu. Mubtada' muakhar, khabar mubtada' mazuf, mim. Ni apa? Badal. Ini mudhaf ilaih. Atau dalam tu sanafa domir. Dia ada kalau huruf silah, ada huruf mausul. Kalau huruf mausul dia tak berhajat kepada a'id. Kalau isim mausul, isim berhajat kepada a'id. Boleh? Jadi Nasiruddin Al-Imam Al-Ajal Al-Syahid Nasiruddin Abu Qasim, dia mengarang satu kitab, iaitu satu kitab pada Fil Akhlaq. Ni nama kitab ke apa? Kitabul Akhlaq, nama kitab. Satu kitab Fil Akhlaq, pada menerangkan ataupun pada ilmu akhlak, fi ilmil akhlak, kan? Nama kitab tu kitab akhlak lah. Wa ni'ma ma sannafa, kan? Kitabul Akhlaq tu adalah sebaik-baik barang atau sebaik-baik perkara, sesuatu yang mengarang oleh ia, oleh siapa? Nasiruddin Abu Qasim lah. Fajibu ala kulli muslimin hifzuha. Tu je nak ceritanya. Maka wajib atas setiap muslim tu hifzuha, oleh menghafaz akannya. Pergi cari kitab tu. Dia kata wajib. Cari kitab tu. Mana tu? Aku tak cari-cari lagi. Cari nanti. Wa amma hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyan fi ba'dil ahyin fa fardu ala sabil kifayah. Adapun memelihara perkara yang berlaku, yang jatuh fi ba'dil ahyin, pada sebahagian keadaan, pada sebahagian ketika, fa fardu ala sabil kifayah, maka bermula ia fardu khabar mubtada' mazuf, betul. Fahuwa apa? Hifzu ma yaqa'u fi ba'dil ahyin fardu ala sabil kifayah, adalah fardu atas sabilil kifayah. Dengar. Idza qama bihi, apabila qama mendirilah ia, bihi dengannya, dengan ma yaqa'u fi ba'dil ahyin, situlah bihi kembali kepada ma yaqa'u sampai ahyin. Apabila mendirikanlah al-ba'du, oleh sebahagian, bihi dengannya, dengan ma yaqa'u fi ba'dil ahyin ni, fi baldatin ke apa? Satu negeri. Negeri apa? Baldah. Baldah. Tak tulis baris tu ni, tulis ujung. Takut salah. Saqata 'anil baqin, gugur daripada yang baki, yang tinggal lagi. Ni ada juga. Okey, jadi yang wajib, Ustaz sebut apa? Yang wajib kita belajar ilmu hal, ilmu ahwalul qalbi, dan ilmu akhlak. Wajib, kan? Ilmu hal situ ilmu tauhid apa semua itulah. Kemudian ada juga
kata hifzu ma yaqa fi ba'dil ahin. Maksudnya memelihara perkara yang berlaku pada sebahagian ketika. Mana bukan hari-hari berlaku. Faham tak? Kita hari-hari kena tauhidkan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena belajar ilmu tauhid. Solat hari-hari solat, kena belajar solat. Tapi ni benda ni berlaku seketika. Maksudnya bukan sentiasa, kan? Orang kata antaranya apa? Ilmu perubatan, ilmu pertukangan, ilmu selain daripada ilmu-ilmu tu lah, orang kata ilmu hal. Jadi ilmu-ilmu ini fardu kifayah. Tu dia kata iza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil bakin, kan? Apabila mendirikan sebahagian, kan, ilmu ni, kan, ilmu selain daripada ilmu hal itulah, orang kata apa, ilmu pertukangan masa tu, saqata 'anil bakin, gugur anil bakin, daripada yang tinggal lagi. Contoh, dah ada orang belajar ilmu perubatan, jadi yang lain tak dosa. Faham tak? Kalau satu kampung tu tak ada orang mengaji perubatan, tak ada belajar pertukangan, kan, ikutlah pertukangan tu penting juga, betul tak? Buat pipe ke, buat rumah ke, apa semua. Jadi kalau tak buat, tak ada orang mengaji, tak ada seorang pun mengaji, satu kampung dosa. Dia nak beritahu sini apa? Selain daripada ilmu hifzul tu, ada juga ilmu, orang kata ilmu yang dia akan gugur daripada dosa kalau dikerjakan oleh sebahagian. Ada pun ilmu hal, semua wajib belajar, betul tak? Semua wajib belajar, bukan sebahagian belajar, budak-budak pondok belajar, maka yang lain tergugur daripada dosa, tak? Tu kalau orang kata ilmu hal tu kita tak ngaji, dosa, kan? Contoh kita kata apa? Ilmu akidah, sehingga kan disebut di dalam kitab apa? Kalau orang yang tak mengaji ilmu akidah, tak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala beserta dalilnya sekali, maka dikatakan orang tu apa? Muqallid, orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ni ulama khilaf banyak, betul tak? Tu tengoklah dalam kitab disebut, antara paling haqqa je yang syadidnya apa? Orang ni dihukum kafir. Imam Sanusi kata orang yang muqallid tak sah iman dia. Imam Sanusi dan sebagai ulama yang lain lah, tapi setengah kata Imam Sanusi tarik balik pendapat dia, kan? Adapun ada lagi pendapat yang lain, orang yang muqallid ni tak kafir, tapi hari-hari dia berdosa. Kerana apa? Kerana dia ni ahli nazar, dia ni ahli yang boleh cari dalil. Bukan suruh cari dalil sendiri, tak. Pergi ngaji tu senang, ngaji je. Dah sedia dah kitab, dah ada dah kitab Sudin tu, ngaji. Yang penting ngaji. Jadi kalau orang muqallid tu iman dia ada khilaf. Setengah ulama mengatakan apa? Kafir, tak sah iman dia. Faham tak? Tu dia jazam dah, kan? Orang kata apa? Jazam muqtabiqul lil haq, betul tak? Berpegang teguh. Lagi pula muqtabiqul lil haq, sepakat dengan yang sebenar. Lepas tu yang ketiga, syarat ketiga, andalilin, kena ada dalil. Ni ada dua je orang kita tahu dah, Allah Ta'ala wujud, betul tak? Muqtabiqul lil haq, betul lah, Allah Ta'ala tu Tuhan, dia wujud, Esa, betul tak? Tapi tinggal yang last sekali, dalilin, 3 syarat, kan? Orang tu kena apa? Satu, dia tu muqtabiq lil haq, kemudian satu jazam, berpegang teguh, kemudian yang kedua muqtabiq lil haq, yang ketiga andalilin. Kita dah pegang teguh, betul tak? Muqtabiq lil haq, kita dah jazam. Sampai kan kalau orang kata kau ngaku ni Tuhan, meja ni Tuhan sekarang, kau tak potong kepala kau. Dia tak, meja ni memang bukan Tuhan, Tuhan tu Allah. Kita dah jazam dah, betul tak? Lagi pula kita kata Allah Ta'ala tu Tuhan, muqtabiq lil haq, betul tak? Kan? Bersalahan dengan orang kafir. Orang kafir jazam ada Tuhan, kan? Tapi tak muqtabiq lil haq. Dia kata apa? Tok ca bola. Yang tu kat batu keng besar warna kuning tu, macam ni, pegang kayu di ujung ini. Tu sembah. Tu tak muqtabiq lil haq. Kita ni orang Islam jazam dah, Tuhan tu ada. Kemudian Allah tu Tuhan, muqtabiq lil haq, kan? Allah tu wujud, Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha berkehendak, Allah tu berilmu, kan? Tapi satu tinggal, apa? Andalilin. Kalau tak ada dalil, maka kita muqallid.
Late, kita masih dalam martabat taklid. Bila taklid, setengah ulama mengatakan hukum kafir, tak sah iman. Tu, jangan main-main. Bukan kita anggap biasa, tak. Sebab tu ulama kata apa? Ilmu usuluddin tu first kali kena belajar. Kita anggap ilmu usuluddin, kita bukan ustaz, tak payah belajar. Tak. Mak, kakak, adik, abang semua wajib belajar. Faham tak? Tak kisah siapa. Tak tentu untuk orang. Tu kita kata ilmu hal untuk semua, bukan untuk sebahagian. Tu. Faham? Tu. Setengah ulama kata taklah sampai kafir, tapi hari-hari dosa. Selama mana dia tak belajar. Kalau dia dah start belajar, insya-Allah lepas. Tu. Habis. Mana? Ni kursi ni boleh ke belakang. Kau tergolek kat live ke kat kelakar. Fa illam yakun fil baldati, maka jika tidak ada fil baldati, di dalam satu negeri, di satu kawasan, man isim makun, tidak ada mereka yang yakumu mendiri oleh man bihi dengannya, dengan ma yakum fi ba'di ahyin sini, ishtaraku, nescaya, jawab bagiin, nescaya berkongsilah mereka jami'an, sekalian, fil ma'tham, di dalam dosa. Ialah fardu kifayah kan, belajar urus jenazah, tu semua fardu kifayah kan. Kita tak tahu, tak dosa, cukup ada orang tahu lah. Jangan satu kampung tak tahu nak buat apa mayat ni, tak boleh tak kubur tu, tak tanam. Dah satu kampung bingung, biar je. Tu fayajibu alal imam, maka wajib atas imam ni apa? Jajab. Ada dobit tapi saya takut terlepas pandang. Okey. Fayajibu 'alal imam, maka wajib atas imam ay ya'murahum bizalik. Maka wajib atas imam. Imam ni bukan imam masjid lah. Kata imam sini menteri, ketua kampung, pemimpin lah. Ay ya'murahum, bahawa memerintah oleh mereka imam, oleh ia imam, hum akan mereka, bizalik, hum akan mereka, mereka siapa ni? Man lah, man. Bizalik, dengan demikian apa? Bil qiyami bihi, dengan mendirikan dengannya, bihi apa? Bihi ma yaqa'u fi ba'dil ahyin. Tu kalau belajar tu domain tu penting. Kadang-kadang macam boring, gigi mana faham tak? Ni sim dia mana, tu penting. Kalau just terjemah je, semua orang boleh terjemah, betul tak? Tu guru kami dulu marah, kata ni ngaji tak ada domain kan, ngajar tak ada domain, tak rujuk domain, tak tahu fa'il mana, tak tahu i'rab mana. Tu macam berak tak basuh. Ngajar tak ada, tak ajar anak murid cari domain apa semua, macam berak tak basuh. Maknanya ngaji lah, tinggal. Tu meninggalkan kebusukan. Tu jadi ada domain ni best, betul tak? Kat sini, kat sini. Tapi kadang-kadang mungkin kalau korang baca balik, rasa bukan kat sini. Tengok mana yang betul lah. Kadang guru pun boleh jadi tersilap. Bukan guru maksum. Habis, mana? Jadi maka bila dikata fa illam yakun fil baldah man yakumu bihi kan, maka jika tidak ada di dalam satu negeri ni mereka yang mendirikan dengannya, dengan apa? Ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin ni kan, tak ada orang nak mengaji ilmu tip, tak ada orang mengaji ilmu pertukangan, ilmu perakaunan, semua itulah kan. Fayajibu 'alal imam, maka wajib atas imam ni ayyamurahum. Wajib apa? Wajib takwil masdar jadi fa'il bagi yajib. Tu wajib atas imam bahawa menyuruh oleh imam, hum akannya, akan aman, bizalik, dengan demikian, dengan bizalik apa? Bil qiyami bihi, dengan mendirikan, bihi dengannya, dengan ma yaqa'u fi ba'di ahyin, situlah. Tu imam wajib perintah. Wa yujbaru,
dan dipaksa ahlul baldah akan ahli negeri ala zali atas demikian apa, demikian qiyam bihi lah. Sama juga wajib. Semua satu kampung tak ada orang pandai pertunggangan semua tu, jadi wajib bagi pemimpin tu paksa. Faqila, dan dikatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal huwa bi manzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min zalik. Maka dikatakan bi anna ilma, sungguhnya ilmu ma yaqa'u, bi anna ilma ma yaqa'u, sungguhnya ilmu yang berlaku, orang ilmu yang jatuh atas dirinya fi jami'il ahwal, pada sekalian ahwal. Huwa situ nak error jadi apa? Khabar? Mubtada sani lagi? Ikhtilaful ulama rahmah. Tu tak apa. Apa lagi? Tak apa, salah tak apa. Aku pun kadang biasa salah mengajar. Satu kata khabar, satu kata mubtada. Sifat, satu kata sifat. Lagi Azrai nak try? Jang. Allah. Khabar kana jadi samalah, boleh jadi dhamirul fasl. Dhamirul fasli, dhamirul fasl la mahala min al-i'rab, betul? Apa faedah dhamirul fasl? Aku banyak ulang. Tak boleh lekat benda ni. Dhamir fasl lepas dia wajib, khabar. Lagi? Banyak ni. Jang. Apa faedah dhamirul fasl? Azam, Nuzul. Yang tahu je lah aku panggil. Dayat, Haikal. Dia ada 3. Satu, taksis. Yang kedua, takkid. Yang ketiga, kalimat selepasnya pasti khabar. Boleh? Sungguhnya ilmu ma yaqa'u, boleh dhamirul fasli, kan? Ataupun boleh juga jadi mubtada, mubtada sani, jumlah ismiah jadi khabar bagi anna, boleh belaka sohal mana, sohal i'rab. Tu dengan sungguhnya ilmu tu dengan sungguhnya ilmu yang berlaku atas dirinya pada sekalian ahwal, kan? Bermula ia ilmu ma yaqau ala nafsihi, boleh, kan, menjadi mubtada. Bimanzilatit ta'am, adalah adalah menepati makanan. Tu. Atau kita bi annal ilma, dengan sungguhnya ilmu ma yaqau ala nafsihi fi jamil ahwal ni huwa bimanzilatin. Khabar itu bimanzilah, kainun bimanzilatin, adalah dengan menepati makanan. La budda likulli wahidin min zalik, mesti bagi setiap seorang itu min zalik, daripada demikian ta'am, betul tak? Tu. Jadi ilmu yang berlaku atas diri seorang pada sekalian keadaan situ, dia ni menepati ataupun sama seperti makanan. Apa? Pihak sama dia. Setiap orang perlu pada demikian, betul tak? Tu wajah syabah dia. Wa ilma ataf, bagi ilma atas. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin, dan ilmu perkara yang berlaku pada sebahagian ahyin waktu. Kainatun kainun adalah bimanzilati, menepati ad-dawa, ubat. Tu
Cantik perumpamaan dia, betul tak? Yuhtaju yang dia hajatkan ad-dawa tu ilaihi kepadanya, yuhtaju yang dihajatkan ilaihi kepadanya ad-dawa tu fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu. Tu perumpamaan ni macam tu je lah kan. Ilmu yang berlaku atas diri setiap hari pada setiap ketika tu sama seperti makanan. Betul tak? Betul tak? Kita berhajat kepada dia hari-hari, betul tak kan? Adapun ilmu yang berlaku pada sebahagian ketika, contoh kita kata ilmu tib, ilmu pertukangan, apa tu semua, dia tu menempati ubat, sama seperti ubat. Sebab apa? Sebab ubat ni bukanlah hari-hari kita berhajat, betul tak? Dia berhajat pada seketika, sebahagian waktu. Tu Imam Ghazali sebut di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin kan. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, kemudian yang diringkaskan jadi kitab apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam Ghazali sebut apa? Dia kata apa? Ilmu kifayah tu seperti ilmu tib dan ilmu hisab, ilmu kira-kira. Ilmu tib tu seperti ilmu ilmu kifayah tu adalah seperti ilmu tib dan ilmu hisab. Tu. Tapi ilmu tib tu Imam Syafi'i puji jugalah. Imam Syafi'i kata apa? Ilmu yang afdal setelah daripada ilmu agama adalah ilmu tib. Tu. Ilmu tib. Ilmu tib juga pernah nak dituntut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Imam Nawawi, ilmu tib. Imam Nawawi ni dia hebat dalam bidang agama, betul tak? Kemudian satu hari Imam Nawawi ni melihat pada kata-kata Imam Syafi'i. Dia kata ilmu tib adalah seafdal ilmu setelah daripada ilmu agama. Kemudian Imam Nawawi pun nak belajar juga kitab ilmu tib. Imam Nawawi ambil kitab Ibn Sina. Kitab apa? Sekejap. Imam Nawawi ambil kitab kitab Al-Qanun. Kitab Al-Qanun karangan Ibn Sina. Imam Nawawi baca. Tapi bila Imam Nawawi baca, katanya Imam Nawawi ni hatinya gelap. Faham tak? Hatinya gelap. Jadi fikiran dia tumpul kan? Jadi Imam Nawawi ni tak boleh nak support. Padahal Imam Nawawi ni cerdik, betul tak? Imam Nawawi tu mengarang kitab tu, sampai ke ulama kata apa? Imam Nawawi mengarang kitab tu tak normal, melebihi daripada umur dia. Karangan dia tu banyak sangat. Tapi bila Imam Nawawi baca kitab tib, Imam Nawawi tengok pada kata-kata Imam Syafi'i kata apa? Ilmu setelah ilmu agama yang lebih afdal adalah ilmu tib. Imam Nawawi pun ambil kitab Al-Qanun Imam Ibn Sina. Imam Nawawi nak baca. Kemudian Imam Nawawi dia kata fikiran dia gelap, fikiran dia tumpul, tak boleh. Bukan kita kata ilmu tib semua hijab nak sampai kepada Allah Ta'ala, tak. Tu pelik tu. Jadi apa alasannya? Ulama kata itu bukan bidang Imam Nawawi. Imam Nawawi cerdik macam mana, tapi bukan bidang dia. Bidang dia bahagian tu. Jihad dia mengarang kitab. Karya-karya dia tu banyak. Betul tak? Tu. Habis. Kau nak habis ke berapa ni? Nak habis sekarang? Boleh, risau. 11 Sikit-sikit, laju-laju. Fayajibu. Mana tadi? Okey. Wa ilman nujumi. Ilman nujum atau pada bi annas itulah, bi anna ilma ma yaqau situ. Dan ilmu nujum bi manzilatil marad, yang menepati sakit tu, fata'allumuhu, maka belajarnya je apa? Ilmu nujum, ilmin nujum bi manzilati marad situ haramun. Ni kalau kita tengok, tengok lahir zodiak apa? Tahu zodiak Gemini apa benda tu ni nanti kalau kamu bintang kamu Gemini, kamu ni akan disukai ramai wanita. Rupanya single sampai mati. Mengarut. Tu belajar ilmu bintang untuk ramalan semua tu haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Kerana sungguhnya belajar ilmu nujum ni bi manzilati marad sini yadurru, memudaratkan.
Mudaratkanlah pada akidah, kan? Ya annahu yadurru, ilmu nujum ni bimanzilati marad yadurru. Wala yanfa'u, tidak manfaat oleh ia ilmu nujum bimanzilati marad ni. Wal harabu, bermula lolos, harab lulus, pelolosan diri, min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghair mumkin. Itulah, kita nak loloskan diri daripada qada Allah Ta'ala tu ghair mumkin, tak harus, betul tak? Tu yelah, kita belajar ilmu bintang nak gaji-gaji, nasib kita macam mana, isteri kita lawa ke tak nanti, suami kita handsome, Korea, opa ke, mamak mana ke, tu kan. Belajar ilmu bintang untuk kaji-kaji ramalan tu, tu tak, itu haram. Dalam dia kata tengok, ghair mumkin, fata'allumu ala qasdi ayyanju bita'allumihi an qada'illah wa qadri laghun mahdun wa absun bahtun ghayatuhu ta'tilul awqat. Tu dia kata, kalau belajar ilmu bintang ni, qasad dia apa? Nak lolos, nak selamatkan diri daripada qada Allah Ta'ala, nak lepas diri daripada qada Allah Ta'ala, qadar Allah Ta'ala. Semua benda tu apa? Laghun, lalai semua tu, sia-sia. Mahdun, absun, bahtun, ghayatuhu ta'tilul awqat. Pengakhiran dia apa? Ta'tilul awqat, buang masa je. Wa tadiyul umur, dan mensia-siakan umur. Wa hadza dararun mahdun, inilah mudarat semata-mata. Tu tengok lagi, fayam bagi li kulli muslimin ayyashtaghila fi. Tapi kalau belajar bintang, ilmu bintang, ilmu falak untuk tahu waktu solat, tu fardu kifayah pula, boleh. Jangan semua orang tak tahu, jadi semayang nanti pukul 3 tengah hari semayang subuh. Tak tahu, tapi tak adalah, tengoklah cerah tu subuh apa, waktu zuhur tak tahu, pukul 4 petang baru zuhur. Tu perlu belajar kepada ilmu falak, ilmu kaji bintang. Satu orang belayar tu belajar ilmu, ilmu kaji bintang, ilmu falak tu, tabur robot mujayab tu, yang bumi suku tu kan, bumi bulat, nanti dipotong 4. Robot mujayab tu lah yang ada tali dia, khotor apa tu semua. Dulu ada kita ngaji kitab tu, setiap dalam robot mujayab tu semua ada nama dia. Kalau pening, kalau dia akan terangkan robot ni tali apa nama, batu ni apa nama, garisan ni apa nama, melintang ni apa, yang lekuk ni apa, semua dia bagi tahu. Jadi dia akan bagi tahu, ada satu kitab tu karangan ulama Mekah lah, apa nama kitab tak ingat, apa nama syekh tu tak ingat, Sulaiman Zuhdi, Syekh Sulaiman Zuhdi rahimahullah ta'ala. Ingat sebab ni Syekh Sulaiman Zuhdi ni, dia syekh ni, dia syekh tarikat Naqsyabandi Al-Khalidi. Syekh Sulaiman Zuhdi, anak murid dia Syekh Abdul Wahab Rokan, kan? Syekh Abdul Wahab Rokan bawa dia, baru orang-orang Melayu lah, Syekh sampai Syekh kami lah. Tu Syekh Sulaiman Zuhdi dia kadang satu kitab falak, cari kitab dia kecil je, kecil ni, kecil je, kecil mungkin orang print kecil rasa, tapi memang kecil lah. Dalam tu dia bagi tahu semua, dalam rubuk mujayab tu bagi tahu, ni nama dia apa, ni nama dia apa, ni nama dia apa. Jadi dia akan ajarlah, okey, kalau kita nak tahu waktu guna benda ni macam mana. Okey, kau ambil, kau letakkan matahari, okey, tengok tali kau yang ni kena garisan ni, garisan disebut nama satu-satu. Kalau tak hafal tak tahulah, mana satu ni, apa nama garisan dia, kena tengok belakang balik macam tu. Tapi best ngaji falak. Nah, kalau nak lagi dalam, lagi jauh, tu kat Indonesia ramailah syekh-syekh mengajar falak. Jadi belajar falak untuk tahu waktu, belajar falak untuk tahu, belajar bintang ni untuk tahu arah. Macam orang-orang kita, orang dulu kita, kalau nak pergi jalikan tengok bintang, betul tak? Ada ilmu tu. Tu tak apa. Kalau belajar bintang untuk amalan hidup, macam mana bahagia tak aku, tu tak boleh. Tu haram hukumnya. Kemudian sambung, fa yang bagi likulli muslimin, maka wajiblah, maka sepatutnya lah, likulli muslimin, bagi sekalian orang muslim, ayyashtaghila, bahawa menyebutlah ia muslim ni. Tak payahlah kita nak ulang kaedah apa kaedah situ. Kenapa rujuk kat muslim? Kenapa rujuk kat muslim? Kenapa tak rujuk kat kullu? Inna dhamira yarji'u ila mudhaf illa fi lafzi kulli wa ba'd. Tu
Tak nak ulang tu. Tu je. Fi jami'i awqatihi, pada sekalian waktunya. Kan? Sepatutnya bagi sekalian muslim ni, dia apa? Sepatutnya ayyashtaghilah, oleh sibuk istighalu. Kan? Istighaluhu. Takwil masdar jadi fa'il bagi yang bagi. Maka sepatutnya likulli muslimin ayyashtaghilah ay istighaluhu, oleh sibuk muslim ni fi jami'i awqatihi, pada sekalian waktu-waktunya, bizikrillah, dengan mengingat Allah Ta'ala, wa du'ai, dan berdoa, wa tadarru'i, dan merendah diri, wa qiraatil Quran, dan baca Quran, was sadaqat, dan sedekah. Itu dalam disebut sedekah, ada hadis ni, as-sadaqatu taruddul balaa wa tazidu fil umur. Tu hadis tu, apalah sadaqatu taruddul balaa, sedekah tu menolak akan bala, wa tazidul fil umur, dan menambah oleh sedekah tu fil umur, pada umur. Tu. Ni nanti dibahas panjang pula. Qada' mubram, qada' mu'allaq. Tu. Apa qada' mubram, qada' mu'allaq? Kalau kita kata kat Lauh Mahfuz kan dah tercatat semua. Kan? Betul tak? Lauh Mahfuz dah tercatat Mio matinya bila, Mio kahwinnya bila, Mio beranaknya bila. Bukan Mio nya beranak, bukan Mio melahirkan. Sama kan? Mio lahir bila. Azam siapa isterinya, orang mana isteri dia, mengaji mana orang isteri dia, macam tu. Semua ada dalam tu. Umurnya bila semua. Tapi orang kata semua dah kan dah tulis. Macam mana boleh tambah-tambah umur pula? Sedekah kan Nabi kata tambah umur. Betul tak? Bersedekah boleh menambah umur. Padahal dah tercatat kat situ. Macam mana? Dia berkaitan dengan qada' mubram dan qada' mu'allaq. Tu qada' mubram, katakan qada' mubram tu yang ada kat Lauh Mahfuz tu. Qada' mubram ni belum tetap lagi, belum, orang kata belum tahakkuk lagi. Yang tu qada' mubram ni untuk pengetahuan malaikat-malaikat saja. Tapi yang sebenarnya di pengetahuan Allah SWT, tu qada' mu'allaq. Allah Ta'ala yang tahu. Faham tak? Okey, contoh tulis kat sini umur 70, Abu mati. Tapi dia bersedekah, Nabi kata kalau bersedekah boleh tambah umur. Rupanya Abu mati umur 130 tahun. Di sisi ilmu Allah Ta'ala tahu dah dia ni 130 tahun akan mati. Tapi ditulis di Lauh Mahfuz 90. Tapi disebabkan bersedekah bertambah. Faham? Tu mengaji tauhid lah. Qada' mubram, qada' mu'allaq. Kita balik. Macam tu lah, terbalik ke jadi tak ingat lah. Nanti kau cari balik dalam kitab. Qada' mubram dan qada' mu'allaq. Mubram ke mu'allaq yang dekat Lauh Mahfuz. Mubram tak, Allah alam, tak ingat. Tengok balik. Habis. Kemudian was-sadaq wa qiraatil Quran was-sadaqati ad-dafi'ati lil bala. Sedekah itu menolak bagi bala. Wa yas'alullah, dan memintalah oleh muslim tu Allah akan Allah Ta'ala al-afwa, meminta akan keampunan, wal afiyah. Ini sepatutnya bagi sekalian muslim ni, bukan menyibukkan diri belajar bintang untuk menilik nasib, tak. Kan? Sepatutnya dia meminta kepada Allah Ta'ala akan afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, liyasuna, kan, supaya memelihara, supaya melindung akannya, akan apa? Akan muslim oleh Allah Ta'ala anil bala, daripada bala, wal afat, dan penyakit-penyakit. Fa inna man ruziqad du'a. Okey, tengok ni. Kerana sungguhnya man ruziqad du'a, sungguhnya mereka yang direzekikan ad-du'a, akan berdoa, dapat berdoa. Lam yuharram al-ijabah. Kan? Orang yang Allah Ta'ala rezekikan boleh berdoa, dapat berdoa. Kan? Berdoa ni Allah Ta'ala rezekikan. Kan? Lam yuharram al-ijabah, tidak diharamkan akannya, akan man ruziqa ad-du'a al-ijabah, akan maf'ul bih bagi naib fa'il, bagi fi'il binat majhul itu, akan perkenan, akan kabul. Tu. Kalau Allah Ta'ala rezekikan seorang tu boleh doa, kita boleh doa setiap malam lepas solat, doa semua tu. Tu rezeki lah daripada Allah Ta'ala, betul tak? Kita kata cara kita nak bersyukur kepada Allah Ta'ala apa? Dengan ibadat. Ibadat tu pun rezeki daripada Allah Ta'ala, betul tak? Kita nampak, okey, ibadat aku ni tanda aku syukur kepada Allah Ta'ala. Tak, ibadat kau sendiri tu rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita kena syukur atas syukur, tak habis syukur kita. Sebab semua rezeki Allah Ta'ala, betul? Kita tak ada kekuatan, betul? Innallaha yaf'alu ma innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha yaf'alu ma taf'alun. Ayat ni.
Gitulah. Allah Ta'ala tu yang mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Betul tak? Bukan atas usaha kita boleh datang ngaji. Akulah paling hebat sekali boleh datang ngaji pada panas. Tak. Ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Cara kita nak bersyukur pada rezeki kita apa? Buat ibadat, pergi ngaji. Itu pun rezeki daripada Allah Ta'ala. Betul tak? Tu. Jadi banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang sufi dia tak nampak benda-benda macam ni. Semua Allah Ta'ala. Tu. Dia Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Dia Allah Ta'ala bagi. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tak bagi, kita duduk rumah. Betul. Duduk rumah, tengoklah tidur ke, baring termenung ke, tengok TV, tak ada TV, tengok movie ke apa semua. Tu. Tu rezeki. Syukur alhamdulillah. Kemudian fa in kana al-bala, sikit lagi 5 minit ke 11. Fa in kana al-bala, kerana fa in kana, maka jika adalah al-bala'u, bala situ muqaddaran, ditentukan yusibuhu, ditentukan mengenai bala itu, akan muslim, la muhalah, tiada jenis mustahil. Betul. Kita doa kan, doa sini, bersedekah sini kan, Allah Ta'ala, orang kata Allah Ta'ala tak diharamkan akan ijabah. Maknanya Allah Ta'ala akan ijabkan kan. Kita doa Allah Ta'ala lindungilah aku daripada bala, Allah Ta'ala akan perkenankan. Tapi kata sini, jika berlaku juga bala tu, kita dah doa dah hari, ya Allah jauhkan aku daripada bala, tapi berlaku juga bala. Tengok jawab dia, walakin yusayyiruhu Allah Ta'ala alaihi. Tu kita doa Allah Ta'ala, ya Allah jauhkan aku daripada bala, tapi berlaku juga bala. Apa yang Allah Ta'ala perkenankan? Tu. Jadi perkenanan tu, Allah Ta'ala yusayyiru Allah Ta'ala alaihi, Allah Ta'ala memudah ke atasnya. Mungkin bala tu lagi teruk daripada yang dia kena. Betul tak? Contoh, dia ni bala dia kena langgar dengan motor, atau kena langgar dengan himar. Nauzubillah. Himar bawa sayur tu kena langgar kan? Himar langgar, tak boleh nak marah himar tu binatang. Bodohlah kita kalau nak marah himar. Kita pun macam himar. Faham tak? Kan? Lepas tu dia pun kecewa. Ya Allah, aku dah doa dah, kunut nazilah hari-hari minta tolak bala, tak datang bala semua tu kan. Tapi kenapa kena juga bala kan? Tu Allah Ta'ala perkenan apa? Kemungkinan Allah Ta'ala perkenan apa? Kalau dia tak doa, dia akan kena lagi teruk daripada tu. Kena langgar dengan lori, pam, lenyek lori, lepas tu dah undur balik lagi teruk kan? Tu lagi teruk. Jadi disebabkan dia doa, Allah Ta'ala la yuharrim al-ijabah kan? Allah Ta'ala tak terima, mesti Allah Ta'ala terima kan doa dia tu. Orang yang dia berdoa tu pun kan, orang yang direzekikan berdoa tu, Allah Ta'ala akan terima. Jadi dia doa minta jauh daripada bala, tapi bala berlaku juga kan? Jadi kemungkinan dengan sebab doa dia tu, Allah meringankan bala yang dia kena kan. Elok-elok sepatutnya kena langgar lori kan, tapi kena langgar himar, langgar sikit tak apa, alhamdulillah. Tu. Jadi ulama mengajar kita apa? Untuk sentiasa berfikiran positif pada Tuhan. Kadang kita mungkinlah, tapi setengah orang adalah, aku pernah jumpa setengah orang laki dia ada masalah kan, dia akan cakap, saya rasa macam dia seolah-olah putus asa dengan Tuhan. Sebab apa? Dia kata minta Tuhan, ya Allah, dia minta macam-macam dah, tapi Tuhan tak makbulkan. Kenapa Tuhan buat dia macam ni tu. Selalu perempuannya macam ni kan. Ni lelaki. Aku sampai, bukan kita kata tak penat nak layan dia, tak. Tapi nak buat macam mana? Semua atas diri kita. Aku bagi tahu je. Kami bagi tahu apa yang kami tahu. Terserah atas kamu nak buat macam mana. Dia macam, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Saya dah usaha banyak, kenapa? Dia kecewa dengan Tuhan. Tak boleh. Dengan Tuhan ni kita wajib sangka baik dengan Tuhan. Kita doa Tuhan, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku kaya. Tapi tak kaya juga, mungkin ada benda baik. Kalau kita kaya, kita jadi macam lagi teruk kan? Betul tak? Tu. Jadi apa? Apa dalam kitab hikam dia sebut apa? Itulah bukan hikam. Dalam Quran dia sebut apa? Apa?
asa an takrahu syai'an. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betul ke terbalik? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Taala sering sebut. Kan? Kita rasa macam benda tu tak elok untuk kita, tapi khairul lakum, benda ni baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tu. Jadi kena fikir baik, sangka baik, positif dengan Allah Taala. Dia Allah Taala bagi adih kemah dia. Kan? Allah Taala bagi, kita minta macam ni, tapi Allah Taala tak bagi, adih kemah dia. Jangan kecewa Tuhan. Tu ulama ajar. Kemudian 3 minit lagi. Sikit nak bagi habis itu. Walakin yusayhirullahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a tu. Mungkin Allah Ta'ala tak perkenankan doa dia, tak kena bala tak, tapi Allah Ta'ala pemudahkan bala dia tu. Ringankan sikit bala dia tu, dan Allah Ta'ala gunakan kesabaran atas bala dia. Betul tak? Tu Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala sebut apa? Macam mana? Allah tak ingat. Yang doa tu fastajab apa? Faqala rabbudu'uni astajib lakum. Betul tak? Allah Ta'ala kata apa? Wahai Muhammad, katalah pada mereka, doalah pada aku, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan. Tapi jangan kita kata kita doa macam-macam, ya Allah bagi doa aku pandai, bagi aku orang pandai. Tak pandai pun. Ya, hari ni doa, besok nak pandai terus, tak boleh. Sembahyang putah macam mana, khusyuk tak khusyuk, teringat macam-macam, kan? Tak khusyuk. Tengah sembahyang, panaslah malam ni. Tengah sembahyang panaslah malam ni. Macam tak ada tempat lain nak ingat panas tu. Lepas tu doa nak dimustajabkan. Tak. Nak dimustajabkan tu banyak syarat-syarat dia. Betul tak? Ingat ni, dalam hikam tersebut, kita doa ni mengikut masa yang Allah tentukan, bukan mengikut masa yang kita tentukan. Boleh? Allah Ta'ala perkenankan mengikut masa yang Allah Ta'ala tentukan, bukan mengikut masa yang kita tentukan. Kita doa macam-macam, ya Allah bagi aku pijak, pandai apa semua dalam belajar, tapi tak pandai-pandai pun. Kan? Dah lama 10-20 tahun baru pandai. Faham tak? Tu. Sebab apa? Sebab masa Allah Ta'ala kabulkan tu waktu yang dia tentukan, bukan waktu yang kita tentukan. Kita siapa nak tentukan Tuhan? Betul tak? Kedai bemo, kan? Nak tentukan Tuhan. Tu. Jadi sentiasa berpositif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Taala berikan kita tu daripada taat tu rezeki. Kemungkinan orang lain tak dapat taat, tak dapat rezeki yang kita dapat. Cukuplah kita nak pandang, kita nak jadi orang bersyukur ni, kita tengok orang yang lagi kurang daripada kita. Aku hidup aku susah apa semua, tengok orang lagi kurang daripada kita. Tak ada rumah, gelandangan, kan? Kau rasa macam, aku dah tak ada duit belanja dah ni, kan? Kenapa aku dilahirkan miskin? Banyak cakadak kau lahir sendiri, kau cari hidup kau sendiri, sibuk kenapa dilahirkan miskin. Tu. Jadi kita nak bagi diri kita lega macam mana? Tu, tengok orang yang lagi kurang daripada kita, kan? Orang tak ada rumah, gelandangan, macam ni hidup diorang. Betul tak? Kita dapat keluarga yang mungkin kita dapat family, aku tak seronok family aku tengok family lain seronok je, kan? Tu. Kau tengok yang seronok, cuba kau tengok tak seronok, mesti kau rasa keluarga kau seronok. Kau tengok muka mak aku kelakar, mak aku ni, kan? Kau rasa macam tak bersyukur. Jadi kita nak bersyukur ni, tengok orang yang lagi bawah daripada kita, jangan tengok orang lagi atas. Kalau tengok lagi atas memang seberkurang kita, betul tak? Tu. Tapi orang yang di atas tu pun ada kekurangan dia juga. Mungkin kita ni hidup susah tapi kita dengan keluarga kita rapat. Orang hidup senang tapi dengan keluarga tak rapat. Betul tak? Tu. Kita kata, kenapa aku tak dilahirkan jadi anak raja, anak sultan? Kan best jadi puteri raja, putera raja. Jadi puteri raja kan, orang kata famous lah, sonok.
putera raja. Sono anak sultan, anak raja. Kita kena tengok apa yang dia tak dapat, apa yang kita kalau aku tak jadi anak raja, kan? Kalau aku jadi anak raja, mungkin aku tak sampai sini, betul tak? Tu. Setakat ni tengok siapa anak raja. Ada tak mengaji? Allah Allah, mungkin dia mengaji sana kan, rumah dia ke apa, kita tahu amalan orang. Mungkin aku tak jadi anak raja, Allah Ta'ala tentukan aku, betul tak? Last aku bila hafiz, aku macam ni, bila aku belajar tahfiz, tak hafiz lembab, tak tahu apa dalam otak aku ni kan, hilang otak aku ni kan, tak boleh hafiz, lama tak hafiz, tak boleh kan. Tapi aku pandang aku tak hafiz kan, tapi Allah Ta'ala tentukan aku tak mampu nak hafiz, tiba-tiba ustaz aku hantar pergi ngaji kat sini. Ngaji kat sini, alhamdulillah, boleh lah sikit-sikit. Tu faham tak? Jadi kita kata kenapa aku tak hafiz, kita kena pandang apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita lepas daripada tu. Aku tak hafiz, Allah Ta'ala sediakan apa? Alhamdulillah, aku boleh duduk sini dengan korang, betul tak? Kalau aku hafiz, mungkin aku jadi imam majlis negeri. Majlis suara sedap kan. Tak jumpa korang. Jadi disebabkan aku tak hafiz, sebab tu aku boleh jumpa korang, betul tak? Tu alhamdulillah, boleh ngaji. Jadi apa kekurangan kita, apa kita doa, kita minta, betul. Aku minta ya Allah Ta'ala, bagilah aku hafiz ya Allah. 5 malam doa, kata ya 5 malam doa, Allah bagilah aku hafiz. Tapi tak hafiz juga kan, tak hafiz. Padahal kita doa Allah Ta'ala la yuharrim al-ijabah, betul tak? Kita doa la yuharrim al-ijabah, tapi kenapa tak ijabah juga ya Allah? Allah Ta'ala sediakan benda lain, betul tak? Allah Ta'ala sediakan benda lain yang lebih baik. Tu kita kata asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, betul tak? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ta'ala alam. Kemudian kata mana? Kemudian kata Allahumma illa iza ta'allama minan nujumi qadra ma yu'rafu bihi al-qibla wa awqatus salah fayajuzu zali'atu. Itulah, hey Allah, melainkan apabila engkau mengetahui daripada nujum qadra ma yu'rafu bihi al-qibla wa awqatus salah fayajuzu zalik, wallahu ta'ala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala alihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.